Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ini adalah topik yang pertama, biasanya inilah. Inilah topik favorite, iaitu topik kita panggil dia kuadratik. Persamaan kuadratik kan. Ini memang ada pada dulu sampai sekarang sana ada. Persamaan kuadratik. Cuma kamu dia dah tambah jadi ada fungsi kuadratik. Jadi mungkin soalan dalam bentuk persamaan ataupun fungsi kan. Untuk persamaan kuadratik, benda yang penting yang pertama adalah kita panggil dia persamaan am, iaitu AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Fokus kita kamu kena dapatkan sama dengan kosong. Nombor 2, kalau saya suruh selesaikan, kamu hanya perlu buat apa? Faktorkan kan. Faktorkan, boleh pakai kalkulator tak ada masalah. Cuma kalau jawapan dia cantik, kita kena letak semula dalam kurungan. Dan nombor 3, kita kena tulis jawapan dengan jelas. Jawapan dengan jelas, mengikut apa soalan nak. Okey, ini 3 benda yang penting dalam persamaan kuadratik. Yang ni walaupun kamu tengok kadang-kadang ada soalan dia mudah, tapi ada soalan yang kita perlukan sedikit pemahaman. Jadi kalau kamu tengok soalan ni rasa macam kuadratik, kita kena buat sampai dapat kuadratik. Sebab kamu kena tahu soalan dia memang ada dalam SPM. Okey, kalau kamu jawab tak jumpa soalan kuadratik cikgu. Something wrong. Pergi tengok balik. Ada tak silap buat tadi? Okey. Ini contoh Okey, kita tengok soalan dia. Soalan nombor 2 ni. Mas Linda menggunakan sekeping kad yang berbentuk segi 4 tepat. PQRS untuk membuat sebuah kotak hadiah. Rajah 1.1 yang ini menunjukkan bentangan kotak hadiah yang akan digunting dan rajah 1 dia menunjukkan kotak hadiah yang akan dibina. Ini dia gunting daripada satu kad ni, semua ni. Ini kad dia kan. Okey. Jika luas PQRS ialah luas kad PQRS ialah 960 PQRS, luas semua. Luas semua adalah 960. Hitung tinggi kotak. Jadi apa soalan bagi? Dia bagi luas kad. Luas kotak maksudnya panjang kali lebar. Kita tengok panjang dia berapa. Kan? Daripada ni 18 tak ada masalah. Masalah kita tengok kat sini dia ada lebar 10, tinggi dia X. Jadi kita boleh isi sebenarnya 18 dengan 10 duduk kat sini. 18 10. Dia mesti selang-seli. 18 10 X. 10 18 macam tu. Jadi kita akan 18 10 sini akan jadi X. Okey? Yang ini akan jadi 10 balik. Yang ini akan jadi X balik. Macam tu. Yang kiri kanan macam ni pula. Ini 18. Ini apa? Sama. Dia punya tinggi. Ini X juga. Nampak? Ini dia punya X juga. Kalau kamu tengok bentangan dia. Ini adalah X. Sini pun X. Jadi berapa total lebar dia? Lebar dia adalah 18 campur dengan 2X. Jumlah tinggi dia pula adalah 10, 10. 20 campur dengan 2X. Okey. Boleh Okey. Jadi luas dia bagi adalah 960. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita masukkan saja luas kita adalah 960 sama dengan 18 campur 2X kali dengan 20 campur 2X. Dah jadi soalan kuadratik. Ini dah mudah lah. Kamu hanya perlu selesaikan saja terus Kamu selesaikan, kamu akan dapat terus lah. Okey. Jadi kat sini kita expand saja. Tengok expand saja 18 kali dengan 20. Boleh expand terus je. Okey, ambil kalkulator macam biasa. Kalkulator kamu kan boleh kira kuadratik semua, boleh kira, boleh faktor. Saya pakai kalkulator handphone je. Okey. 18 darab dengan 20, kita akan dapat 360 campur dengan 18 kali 2, 36. Ni saya buat cara biasa je.
X campur dengan ini adalah 40X campur dengan 2 kali 2, 4X kuasa 2 sama dengan 960. Dalam exam, selagi kamu boleh shortcut, kamu boleh shortcut. Tak ada masalah. Markah dia 4 kan. Susun aja. Kosong boleh berada di kiri atau di kanan. Saya buat kosong di kiri kat sini. Jadi akan jadi 4X kuasa 2 campur dengan sini 76X. Campur dengan negatif kan 360, tak apa saya tulis dulu lah, 960. Jawapan kita akan dapat 4X kuasa 2 campur 76X tolak dengan 600. Okey, macam tadi saya bagi tahu, pastikan kamu buat dia punya factorization dia, kurungan, dan tulis jawapan dengan jelas. Okey, fakturkan, ambil kalkulator faktur. 476 dan juga negatif 600. Kita akan dapat negatif 25 dan juga 6. Naik atas dulu. X tambah 25 dengan X tolak 6. Dah dapat jawapan ni. Sekarang kita tulis jawapan jelas. Jawapan jelas maksudnya apa? Soalan nak apa? Soalan nak hitung tinggi kotak. Oleh sebab itu kita tulis tinggi kotak sama dengan X, iaitu sama dengan 6 cm. Kita tak ambil negatif. Yang ni yang saya bagi tahu, jawapan jelas. Bila dalam SPM, bila pemeriksa nampak kamu tulis macam ni, tulis kena clear sebab kamu kena ingat jawapan exam kamu ni akan di-scan. Bukan dia check paper tau. Dia scan. Dia akan hantar dalam bentuk software soft copy. Kan? Cikgu tu akan pergi tengok, dia akan slide PDF tu, dia akan write. Jadi kalau kamu tulis tak clear, dia scan lagi tak clear, tak nampak jawapan kamu. Tu kena jaga. Beli pen yang dakwat dia gelap sikit. Jawapan kalau kamu dah macam ni, kamu highlight, pemeriksa kadang-kadang dia tengok sini dulu. Okey, jawapan betul, jalan kerja cantik, rewrite tu dah 4, dia tak check sangat. Ni dulu. Highlight betul-betul jawapan tu. Tapi kalau jawapan salah, baru dia tengok ada tak markah jalan kerja nak bagi 4 markah ni, berapa boleh bagi. Macam tu. Ini soalan yang pertama. Boleh kita tengok soalan seterusnya. Kalau ada soalan kau boleh tanya, tanya terus je. Tulis kat chat boleh, tanya terus boleh. Soalan kedua kita adalah berdasarkan topik tingkatan 5 sebenarnya. Tingkatan 5 iaitu trigonometri. Cuma memang tingkatan 5 belajar trigo, tapi saya tengok yang ini yang basic saja. Basic saja dia tanya. Sebab markah dia 3. Dia tak ditanya dah dahsyat sangat. Soalan trigo ni kamu tengok dekat yang saya punya share, ini tak nampak ni saya punya ni. Ini saya rujukan saya lebih kurang aje. Untuk soalan trigo ni sebenarnya dia boleh jadi susah sangat dan boleh jadi senang sangat. Ikut markah. Kalau markah pertukan takat 3 ni senanglah. Kan? Kalau 3 markah biasanya kalau trigonometri dia ada kaitan dengan apa? Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak kan. Bila segitiga bersudut tegak ada 2, trigonometri dengan Pythagoras theorem. Kamu kena ingat. Kalau sudut, contoh saya ambil sudut sini dulu. Theta. Yang ini akan jadi kita punya bertentangan, opposite, yang ini hypotenuse, yang ini kita punya bersebelahan, adjacent. Yang kamu dah hafal itu. Basic kita adalah dah belajar daripada tingkatan 3 sekolah menengah rendah dulu kan. Kemudian kaitan dia pula, dia akan kait juga dengan satu benda yang kita panggil apa? Pythagoras theorem. Kan? Pythagoras formula dia ABC pula kan. Tak apalah saya tulis ABC, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Ini kaitan dua-dua ni. Cuma bila masuk tingkatan 5, kamu ditambah sedikit lagi tentang trigonometri, iaitu melibatkan sudut ni. Kat luar ni, kita panggil dia sudut cakar. Sudut cakar, jadi kamu ada 4 sukuan tapi favorite dia sudut cakar. Kan? Apa sudut cakar? Sudut cakar menunjukkan dia duduk pada sukuan kedua. Sukuan kedua yang mana sin saja yang positif. Kalau sudut cakar. Tapi pengiraan dia kita kena berdasarkan sudut kawan dia sebelah. Kena masukkan dalam buat pengiraan. Sebab pengiraan trigonometri berdasarkan yang ini saja.
Dia bagi sudut cakar ke apa ke, kita kena ikut yang ni balik. Bila sudut cakar, kena ingat. Sin sahaja yang positif. Jadi berdasarkan yang ini, kita tengok soalan kita. Okey, apa soalan bagi? Okey, tengok. Pada soalan ni, saya clearkan bagi nampak. Ada dua sudut dia bagi. Satu sudut X sini, ini tak ada masalah. X ni adalah sudut tirus. Sudut tirus sukan pertama, semua positif. Dia kata kat situ sin X sama dengan 5/13. Formula kita adalah O. Ni opposite dia. Ni hypotenuse untuk X. Ini adalah adjacent untuk X. Bila dia bagi tahu 5/13, maksudnya kita ada hafal yang kita panggil dia Pythagoras theorem tadi. Yang mana sifar yang paling favorite yang kamu kena tahu adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ini selalu dia tanya. Jadi yang ini dia tanya pasal apa ni, Mak? 5, 13, 12. Jadi senang kita nak isi. Siapa 5? Opposite 5. Sini 5. Okey. Hypotenuse 13. Berdasarkan sifar ni, kita hafal terus. Yang ni akan jadi 12. Macam tu. Tapi warna biru ni adalah nisbah trigonometri dia panggil. Bukan nilai sebenar. Nilai sebenar yang mana? Berdasarkan dia bagi, nampak. Dia kata yang ni 10 sebenarnya dia kata. Nisbah kita 5, dia kata 10. Apa kita buat? Kita kena darab 2. Jadi kita darab 2. Semua orang darab 2. Darab 2. Okey, jadi nilai sebenar kita akan jadi panjang hipotenus dia adalah 26. Bawah ni panjang RS adalah 24. Dan panjang ni 10. Dia bagi. Okey, itu berdasarkan soalan itulah. Sekarang soalan pula tanya apa? Tentukan nilai tan Y. Y adalah sudut cakar. Y adalah sudut cakar. Okey, berdasarkan Y pula sudut cakar automatik. Kalau sudut cakar sin sahaja yang positif. Jadi dia tanya tan, kita tulis jawapan kita. Tan Y mesti negatif. Nampak? Tan mesti negatif. Dan apa formula kita untuk tan? Tan adalah ada pecahan. Itu apa? 2. Opposite untuk Y. Opposite untuk Y bahagi dengan adjacent. Untuk Y siapa opposite? Tarik daripada Y, masuk kejap. Ini Y pinjam, tolak depan. Ini dia punya opposite dia. Dia opposite dia adalah apa? 24. Bersebelahan dia 10. Okey. Kamu jawab sampai sini je cukup dah. Dapat dah markah. 3 markah. Komplit dah. Jalan kerja kat mana ni semua? Semua yang kamu conteng dalam kertas jawapan. Ni dalam kertas jawapan. Apa saja kamu conteng, jangan conteng. Tulis je cantik-cantik. Semua dikira jalan kerja. Kat sini kira apa benda. Ada pelajar nak kira darab pun di tepi ni. Tak apa, biar je. Jawapan kita highlight. Okey. Ada setengah pelajar dikira lagi. Negatif 24/10 sama dengan negatif 2.4. Betul juga. Tak ada tambah markah. Markah dia 3 juga. Sini dah betul. Sini betul lagi. Ada kecilkan pecahan. Sama juga. Sebab jawapan dia dalam skema dia bagi yang ini asal dia. Kemudian dia tulis dengan nilai yang sama. Tak kisah nilai yang sama apa-apa. Bagi 2, 12/5 ke 2.4 ke. Asalkan negatif mesti kena ada. Kena jelas negatif. Okey, negatif kena tulis jelas. Lepas tu hati-hati pecahan jumpa dengan negatif jangan dekat-dekat takut bercantum. Bercantum nanti dia kata tak ada pula negatif kau. Kacau. Jauh-jauh sikit bagi jelas. Lepas tu saya kata jawapan tulis dengan jelas. Okey. Benda ni sebelum ni jarang berlaku sebab sebelum ni kertas ni akan dihantar kepada pemeriksa. Dia akan tengoklah kamu tulis macam mana, pakai pensel ke apa benda. Tapi sekarang bila scan. Bila di scan ni bahaya sikit. Bila dia scan ni takut tak clear. Itu kena jaga-jaga. Jangan tulis pakai pensel tu, suka tulis pakai pensel tu. Sekarang pakai pen sikit lah. Kalau boleh pen tu kamu ambil yang besar sikit. 0.7 ke atas. 0.7 ke atas dia besar sikit lah. Supaya kita scan nampak clear. Okay. Itu soalan nombor 3. Kalau kamu lemah, rasa dah lemah trigonometri, pergi rujuk balik trigonometri tak apa, form 5. Tak ada masalah. Okey. Saya teruskan lagi. Kita tengok terus soalan nombor 5. Saya skip nombor 4. Nombor 4 kamu tengok. Ini ketaksamaan saja. Saya tak tengok. Saya skip terus.
pergi dekat yang ini. Yang ini antara soalan yang favorite juga. Kadang-kadang sangkut ni. Okey. Apakah topiknya? Dia fokus dekat topik apa kat situ. Nampak Kalau tak nampak kau boleh cuba tengok besarkan. Saya try tengok besarkan dia nampak. Kalau saya nampak, kau boleh nampak lah saya tengok. Okey, tapi tak clear sangat. Jadi soalan kena rujuk dekat yang saya share. Jawapan rujuk dekat sebelah dia kan. Okey. Kita tengok. Rajah 5 menunjukkan bentangan sebuah piramid. Bentangan sebuah piramid. Bila dia kata bentangan sebuah piramid, maksudnya macam mana piramid asal dia. Yang ini kita panggil dia topik isi padu. Isi padu kawan dia dan luas permukaan. Maksudnya soalan ni dia boleh tanya kamu pasal isi padu atau luas permukaan atau combination. Macam tu. Okey? Isi padu, luas permukaan atau combination dia. Okey, ini soalan favorite juga tapi markah dia tak banyak ni. Kamu tengok markah dia 4, 2, 2. 4 markah. Okey? Jadi isi padu formula ada diberi. Untuk matematik banyak dia bagi tapi asas-asas saja kamu kena tahu. Okey? Contoh yang ini sebuah piramid, jadi saya akan lukis kat tepi ni. Okey, piramid dia. Saya tarik kat sini bagi nampak macam mana kita jawab. Tepi ni, kita lukis balik kita punya asal. Piramid, macam mana bentuk piramid asal kita? Piramid kotak dia. Kemudian tarik daripada tengah, naik puncak. Kemudian sambung. Ini asal piramid tu lah. Okey, yang mana dia kata segi 4 sama. Segi 4 sama, iaitu square. Jadi kalau sini 10, sini pun 10. Tak ada masalah. Okey. Hitung tinggi dalam cm bentuk piramid itu. Bila nak cari tinggi dia tengah ni tinggi. Jangan pergi tengok ni pula. Cikgu ni 13. Salah. Tinggi tengah-tengah. Bila melibatkan tengah-tengah tinggi, kita kena dapatkan tinggi ni. Biasanya melibatkan, kita kena gunakan Pythagoras theorem. Kan? Tengok. Tarik ni. Pergi ke tepi, naik balik. Nampak? Dia akan jadi apa? Segitiga. Saya keluarkan segitiga tu dekat A. Okey, yang mana kalau kamu tengok ini tinggi. Okey, yang bawah ni separuh daripada yang ini. Separuh daripada 10 lebar dia. Jadi sini 5. Berapa yang ini? Yang ini datang daripada kamu tengok. Datang daripada mana ni segitiga ni? Jadi dia bagi berapa? 13. Jadi bonus sebab apa? Tadi kita dah buat sipir ni. Pythagoras theorem ni kita dah buat sipir dia. Nampak? Ada lagi kat sebelah ni. Nampak? 5, 12, 13. Automatik kamu tulis tu jawapan. Oleh sebab itu tinggi sama dengan 12 cm. 2 markah dapat. Okey? Yang kedua dia minta apa? Isi padu. Bila dia minta isi padu dalam cm3, formula dulu start. Okey? Kalau isi padu ke apa semua ni kita panggil dia, and first kali kita panggil idea, saya panggil formula dia kita panggil IFA. Kan? IFA ni maksudnya idea kamu, ada tak perubahan apa-apa, kemudian formula, kemudian jawapan, answer. Okey? Dia tanya direct isi padu. Jadi idea tak ada idea lah. Teruslah direct lah. Direct terus pergi formula. Jadi tulis isi padu. Formula isi padu untuk piramid adalah 1/3 darab panjang kali lebar kali tinggi. Ataupun lebih mudah dia kata luas tapak. Luas tapak kali tinggi. Jadi kita buat dulu 1/3. Luas tapak kita 10 kali 10 kali tinggi kita dah 12. Nampak? Markah dia 2 je. Ambil kalkulator kira selesai. Jadi kamu akan dapat jawapan ni sama dengan 400. Siap. Okey. Isi padu dia boleh jadi susah, dia boleh jadi senang. Ikut keadaan. Tapi berdasarkan SPM dah 10 tahun SPM soalan isi padu setiap tahun ada, tak pernah lagi jumpa soalan payah-payah. Jadi susah bila kalau dia melibatkan luas permukaan dia susah sikit. Kalau isi padu biasanya tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kamu dah exam kat sekolah, biasanya kalau exam trial ke exam apa, kamu kadang-kadang formula dia bagi tak cukup. Kan? Kamu pun, alamak cikgu formula tak hafal. Itu tak boleh buat apalah. Kan? Tapi kalau dalam SPM, formula cukup dia bagi.
Jadi insya-Allah kamu pun dapat jawab. Okey? Itu contoh soalan isi padu. Kita pergi seterusnya. Yang ini baru. Ini baru. Baru maksudnya apa? Benda baru dalam SPM. Iaitu asas nombor dalam kertas 2. Keluar angin saya. Asas nombor dalam kertas 2. Ini jarang-jarang berlaku. Dulu tak ada. Dulu asas nombor dia hanya dalam kertas 1. Sekarang asas nombor dah boleh masuk kertas 2 dan soalan dia memang melibatkan benda yang padan dengan markah dia lah. Okey, kita tengok. Contoh nombor 6 kat sini. Kalau kamu tengok soalan nombor 6 ni, A, dia bagi soalan tukarkan 487 asas 9 kepada asas 3. Kalau kamu ikut biasanya, jalan kerja dia agak panjang juga. Agak panjang, iaitu 9. Dia nak pergi ke 3. Biasanya pelajar akan tukar dulu 9 ni kepada asas 10. Kemudian 10 baru pergi kepada asas 3. Nampak? 9 kepada 10 kita cerakinkan. Okay? Macam mana kita cerakinkan dia? Kita pindahkan 4, 8, 7 asas 9. Letak terus 0, 1, 2 atas kepala dia. Kita cerakinkan dia. Dia akan jadi sini 4 darab 9 kuasa 2. Campur 8 darab 9 kuasa 1. Campur 7 darab 9 kuasa 0. Kita ambil kalkulator, kita pun kira benda ni. Okey. Kalkulator. Jadi 4 darab 81. Ini terus kira senang lah. Campur dengan 8 darab 9, 72. Campur dengan 7. Kita akan dapat 403 kat sini. Ini asas 10. Asas 10 nak pergi asas 3. Macam mana? Kena bahagi 3. Okey. Kat sini bahagi 3 pula. 403 bahagi 3. Ambil kalkulator bahagi. Macam ni. Simple je. Saya tunjuk kat sini. Kalkulator saya ada mak. Kecil pula kalkulator ni. Sekejap saya tukar kalkulator agak besar sikit. Okey, ni besar sikit yang boleh nampak kan. Ni saya guna teknik biasa je. 403 bahagi dengan 3. Ambil. Bahagi macam tu. Ambil nombor depan saja. 1, 3, 4. Okey, lepas tu bahagi 3 lagi. Bahagi 3 tu nampak. Bahagi 3. Macam tu je. Okey. Kalau kalkulator kamu dia keluar jawapan tak apa. Sama juga cerita dia. 44 bahagi 3. Teruskan saja. 14 bahagi 3. Teruskan saja. Dapat 4 bahagi 3. Teruskan saja. 1. Macam tu. Okey. Kemudian kita kira baki. Bila kita baki, yang 1 ni akan dapat dulu. Tak ada masalah. Yang ini 1 darab 3 pergi sini. 1 darab 3, 3. Okey. 4 darab 3, 12. Tulis dulu. Okey. 14 darab 3, 42. Okey. 44 darab dengan 3, 132. Okey. 134 darab 3, 402. Lepas tu kita tolak. Dapat jawapan kita sini akan jadi 1, 2, 2, 2, 1. Jawapan ambil pada bawah, naik ke atas. Semua base sama. Kan? Dan tulis jawapan, jelaskan jawapan kamu. Dia akan jadi 1, 1, 2, 2, 2, 1 asas 3. Ini satu teknik. Okey, satu teknik untuk menjawab soalan asas nombor. Pertukaran kepada apa-apa jenis asas. Boleh. Okey, dia ada shortcut. Shortcut kemudian kita cerita shortcut. Lepas tu kalau kamu tengok jawapan dia, tengok jawapan dia berapa? 2 markah je dia bagi. 2 markah. Kan, kamu tengok. Panjang ni buat 2 markah. Tapi tak apa, pelan-pelan buat. Okey.
Shortcut dia, ni. Boleh faham ni ya? Kalau boleh faham ni, baru boleh kita bagi shortcut tengok. Okey. Itu soalan nombor 6A. Okey. Ini dia punya shortcut. Shortcut ni kadang-kadang ada pelajar faham, ada pelajar tak faham. Saya cerita yang asal dulu. Kan kadang-kadang ada pelajar dia suka shortcut. Shortcut ni 9 dengan 3 dia ada kaitan. Apa kaitan dia? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey. Jadi kamu kena ingat asas 3. Bila dia nak jadi asas 3, 9 nak tukar asas 3. Asas 3 nombor yang boleh duduk dekat asas 3 adalah 0, 1, 2. Okey. Jadi saya akan pecah terus kalau shortcut 4, 8, 7 asas 9 kat sini. Bila dia kata 9 sama dengan 3 kuasa 2, bawah ni setiap nombor ni dia boleh pecah kepada 2 digit. Apa 2 digit dia? Kombinasi antara 1 dan 3. 1 dan 3, 1 dan 3. Ini shortcut. Dia macam 2 nak pergi asas 8 pun sama jalan kerja dia. Cuma kena fikir kombinasi. Maksudnya 7. Apa kombinasi 1 dengan 3 jadi 7? Maksudnya kat sini saya boleh letak 2 kali 3, 6 campur dengan 1 kali 1, 7. Macam tu. 8 pula. Apa kombinasi 1 dengan 3 boleh jadi 8? Saya boleh letak 2 kali 3, 6 campur dengan 2 kali 1, 2. Nilai dia 8. 4. Apa kombinasi 4? 4 kita boleh masukkan 1 dan 3. 1, 3 ni akan jadi apa ni? 4. Jawapan kita ni sama. Dia tak boleh lagi. Cuma ada pelajar kadang-kadang saya tak galakkan ni. Ada pelajar dia suka shortcut sebab apa dia? Faham? Okay, tapi yang kamu kena faham adalah asas. Asas ni maksudnya bukan saja 39 boleh buat. Semua nombor boleh buat. Yang ini boleh buat dengan untuk 39 saja. 39 saja. 28 pun boleh buat macam ni. Dia ada kaitan. 28 boleh, 39 pun boleh. Sebab dia ada kaitan. 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 2, 9. Lain nombor tak boleh. Okey? Lain nombor tak boleh. Ya, itu contoh asas nombor A. Untuk soalan A lah. Kita pergi soalan B kejap. Untuk soalan B pula, kamu tengok soalan B kat sini. Dia bagi nombor 6B. Soalan dia adalah pasal 1, 2, 4, 1 asas 7 tolak dengan 352 asas 7. Jawapan asas 7 juga. Yang ini pengiraan dia penolakan ataupun tambah melibatkan asas bukan asas 10. Okey? Jadi apa macam ni kita buat? Kita tolak macam biasa betul lazim. Macam kamu belajar sekolah rendah dulu. 1, 2, 4, 1 asas 7 tolak dengan 352 asas 7. Okey? Tolak macam zaman dulu. Tak boleh pakai kalkulator lah. Jangan pakai kalkulator, tak sonoh cerita dia. Okey. 1 tolak 2 tak boleh. Bila tak boleh, kita pinjam sebelah. Bila kita pinjam sebelah, yang sebelah akan tinggal 3, dia akan bagi ke jiran sebelah dia nombor asas dia. Okey, sebab tu kalau sebelum ni kamu guna nombor biasa, kita pinjam dia bagi 10. Kenapa dia bagi 10? Sebab asas kita guna asas 10. Kalau asas kita guna asas 7, mamat sebelah dapat 7. Kalau penolakan dia asas 4, dia bagi soalan, yang pinjam dapat 4. Dia ikut apa asas dia. Lepas tu boleh tolak macam biasa lah. 7 tolak 2, 5, 5 campur 1, 6. Nampak? Okay. 3 tolak 5, tak boleh lagi. Pinjam lagi sebelah. Pinjam, mamat ni tinggal 1. Dia bagi kat sebelah, dia bagi apa? 7. Okay. Ada pelajar dia suka tambah dulu baru tolak. Tak apa, tak ada masalah. 7 tolak campur 3, 10. 10 tolak 5, 5. Tak ada masalah. Saya tolak dulu baru campur. Mana-mana boleh lah. Okay. Sama kat last ni. 1 tolak 3 tak boleh. Dia pinjam sebelah. Habis dia. Ni dia bagi apa? 7. Kamu kena ingat aja. Pinjam bagi asas. 8 tolak 3, 5. Jawapan kita ni. Ini jawapan kita selesai. Okey. Katakan ini dibagi 7 dengan 7 tolak. Tiba-tiba yang ni dia bagi 5. Dia kena tukar lah. Kena buat kerja sikit lah. Maksudnya yang ini kena tukar kepada asas 10 dulu. Asas 10 pergi asas 5. Macam tu. Tengok keadaan. Ini salah satu contoh soalan yang
Biasanya dia akan tanya dalam SPM kamu untuk kertas 2 asas nombor. Kalau ada, dia akan tanya pertama, pertukaran asas melibatkan bukan asas yang ada kat kalkulator. Dekat kalkulator kita ada asas 2, ada asas 8, ada asas 10. Dia akan tanya asas lain. Dia nak tengok jalan kerja sebenarnya. Itu kena jaga-jaga. Okey, kalau lupa, buka balik tingkatan 4. Pergi tengok. Okey, kita tengok terus. Nombor 6 dah. Kita pergi soalan nombor 7. Ini favorite juga. Penaakulan mantik. Penaakulan mantik. Okey. Boleh tengok. Kalau kamu nak tengok soalan, boleh besarkan soalan kejap. Yang mana pakai handphone, dia kena switch. Kena switch tu kadang-kadang kena tengok betul-betul lah. Kamu tengok soalan, dapatkan soalan. Kamu hanya perlu tap dekat gambar je. Tap dekat gambar soalan, tap dekat gambar saya. Okey. Kita tengok soalan nombor 7. Penaakulan mantik. Mantik ni senang sikit lah. Cuma kadang-kadang lupa, ada yang lupa sebab benda ni melibatkan ayat-ayat tertentu. Okey. Nombor 7A. Kita tengok kat sini. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar palsu. Benar palsu ni favorite dia tanya kan. Benar palsu ni, benar atau palsu ni biasanya dia ada dua keadaan. Ada dua keadaan soalan dia akan tanya. Okey. Yang pertama dia akan tanya cerita pasal dan atau. Yang kedua dia akan tanya cerita pasal semua sebilangan. Dan atau semua sebilangan. Okey. Dan atau kalau kamu tengok dan ni, dia favorite dia dekat palsu. Atau pula favorite dia dekat benar. Semua favorite dekat palsu. Sebilangan favorite dekat benar. Kan maksudnya kalau perkataan dia dan 75% biasanya akan jadi palsu. Sama juga dengan atau. Atau ni 75% akan jadi benar. Sama. Semua sebilangan ni sama. Okey? Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab formula kita. Kalau dan, benar dengan benar akan dapat benar. Benar dengan palsu akan dapat palsu. Palsu dengan benar akan dapat palsu juga. Nampak? Sebab dan dia suka kat palsu. Palsu dengan palsu akan dapat palsu. Itu dan. Okay? Atau pula, benar atau benar memang benar lah ni. Kan? Benar palsu. Benar atau palsu, dia benar. Dia suka kat benar. Palsu benar, dia suka kat benar. Asal ada benar akan jadi benar untuk atau. Palsu-palsu saja akan jadi palsu. Sebab tu saya kata, dia suka. Jadi contoh soalan ni, kadang-kadang ada pelajar, dia baca ni, ini boleh faham. Ada setengah tu tak faham apa benda dia tulis. Kan? Bila tak faham apa tulis, kamu tengok je keadaan dia. Contoh A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B kuasa 2 dan 1 per punca kuasa X sama dengan X negatif 1/2. Okey. Contoh macam soalan ni. Yang ini kita boleh buat. Yang ini lama nak menentang apa pula benda ni kan. Tak payah. Kita tengok ni je. Kalau ini kamu tengok A kuasa 2 tolak B kuasa, ini pun dah palsu. Kan? Sepatutnya mana boleh jadi macam ni? A kuasa 2 tolak A kuasa, jawapan kita kena faktor 2. A tambah B, A tolak B. Dia bagi macam ni pula, salah. Bila palsu jumpa dengan dan, terus jawapan kita tulis saja jawapan terus jadi apa? Palsu. Tulis dekat ruang jawapan A ni, besar betul ruang dia bagi. Palsu. Tulis besar. Okey? Itu cerita dia. Okey? Yang ini yang susah ni, B. B ni kadang-kadang orang lepas pandang. Orang lepas pandang B ni. Kan? Permis ni dia lepas pandang. Permis dia senang kalau dia minta permis 2 atau kesimpulan. Kalau dia minta permis 1, kena hati-hati. Soalan kalau dia minta permis 1, kena hati-hati kan. Jaga-jaga permis 1 ni. Dia ada sistem dia. Kan? Permis 1. Ni katakan ni ada permis 2. Kemudian kesimpulan. Okey? Kena ingat contoh saya bagi ini saya ambil A, ini B. Okey? Untuk soalan permis 1, dia minta permis 1,
Kalau di bawah ni kan tidak ada penafian, dia ambil direct. Tidak ada penafian maksudnya tidak ada perkataan bukan, tidak ada perkataan simbol melibatkan tidak. Kan? Dia ambil terus. Jawapan kat atas akan jadi jika A maka B. Maksudnya dia terus ambil jika salin yang ini maka yang bawah. Terus. Nampak? Tapi kalau berlaku ada penafian kat bawah ni, kita kena nafikan dia balik. Berlaku penafian. Penafian maksudnya apa? Kalau ada penafian, ada penafian. Penafian maksudnya macam inilah, ada perkataan tidak, bukan, ada simbol ni maksudnya ini benda yang kita panggil dia benda yang menafikan. Okey, apa kita buat? Formula dia akan jadi jika kan bukan B maka bukan A. Nampak? Dia kena bawah dulu baru atas. Itu dia jaga. Okey, dia jaga. Contoh soalan ni. Soalan ni tengok dia bagi apa? Dia bagi semua ada penafian, nampak? Ada subset ni bukan, yang ni ada simbol bukan lagi. Jadi kita kena terbalikkan dia, jawapan dia kita akan dapat apa? Untuk soalan ni kita akan dapat jawapan dia jika B. B maksudnya bawah dulu. Tapi kita kena nafikan yang dia bagi tu. Kena jadi cantik balik. Jadi jawapan kita jika P subset dengan Q macam tu, maka N P silang Q sama dengan, nampak? Kita buang simbol tidak tu. NP. Macam tu. Nampak? Okey. Tapi ada satu lagi jawapan. Cikgu, kalau saya buat direct? Kalau buat direct maksudnya dia tak ubah. Tak ubah. Tapi kadang-kadang benda ni kadang-kadang dia tak cantik. Ada setengah pemeriksa tak terima. Saya pun tak tahulah kan, kena tanya. Nanti kamu tanya rujuk cikgu kamu. Kalau kamu nak ambil yang atas dulu, kamu kena tulis jika, jangan ubah apa-apa. NP. Maka P subset Q. Okey? Tapi kamu kena ingat, jawapan dalam skema yang atas ni jarang jumpa yang ni. Tapi kalau ikut sistem, patutnya dia boleh terima yang ni. Nampak? Sebab sistem mengatakan, kalau kita nak ambil bawah dulu, kita kena tukar sistem dia. Kena nafikan dia. Bila kita nafi, kita ambil bawah dulu. Sebab tu kalau benda yang ada tidak, kita kena jadikan dia cantik. Kita kena nafi dia. Bila kita nak nafi dia, kita kena ambil bawah dulu. Kalau kita ambil direct, kita ambil atas dulu. Tapi yang ini biasanya ada setengah pemeriksa tak terima. Sebab apa? Kita tak boleh buat kat atas ni. Premis satu, kita melibatkan benda yang negatif. Macam tu. Benda yang tidak. Jadi yang ini saya bagi tahu, mungkin ada jawapan ni ada setengah diterima, tapi jawapan sebenarnya yang ini. Tu payah nak cerita kita kemungkinan ni. Kemungkinan ni maksudnya melibatkan apa? Budi bicara pemeriksa. Dalam skema jawapan bagi yang ini, kamu jawab macam ni. Pemeriksa kata, macam mana? Ada setengah kata, bolehlah terima, bagilah. Markah pun satu je. Macam tu. Ada bagi. Terima dapat markah. Ada sekali, takkan satu markah, ni pun tak hati, ni pun tak ingat ke? Tak bagi, tu pulang. Sebab skema yang ni, tu kena ingat. Dia dalam exam SPM ni, dia ada budi bicara. Okey? Contoh kita pergi tengok. Nombor 3. Apa soalan nombor 3? Nombor 3 ni adalah dia kata apa? C. Bukan nombor 3, sorry. Nombor 7C Dia tanya pasal apa? Kontrapositif. Ini kalau itu positif. Kamu pun ada belajar dengan saya. Saya ada buat ulang kaji topik ni juga. Kan? Ramai yang belajar itu. Kamu akan nampak bahawa benda ni kita dah ada ulang juga. Tapi macam mana nak ingat? Cara nak ingat dia, dia ada 4 adik-beradik benda ni. Ada 4 adik-beradik. Namanya apa? Implikasi, kemudian akas, kemudian songsangan, dan kontrapositif. Itu cara saya susun dia lah. Kan? Saya susun dia. Ini saya pecah 2. Macam tu. Implikasi, kalau dia tulis itu, jika A, maka B. Nampak? Akas apa? Terbalikkan atas.
Jika B maka A. Itu akas. Dia terbalikkan implikasi. Songsang macam mana? Okey. Songsang dia akan ambil benda datang ni dia tukar. Ni terbalik. Dia jadi nafikan dia. Jika bukan A maka bukan B. Itu songsangan. Nampak? Kontrapositif dia terbalikkan yang ni. Jika bukan B maka bukan A. Okey? Kalau kamu tengok sistem yang kita belajar dekat permis tadi, dia ada kat sini. Maksudnya kat sini, kawan dia implikasi kalau straight, A dulu baru B. Kalau straight. Kalau nafi, kita kena B dulu baru A. Jadi dua ekor ni dia geng. Biasanya dua-dua ekor ni dia akan jadi benar. Yang dua ekor ni pula, biasanya akan jadi penafian dua-dua ekor ni, dia akan jadi palsu. Macam tu. Okay, ni kena ingat ni, implikasi apa? Akas apa? Songsangan apa? Sebab tu saya susun macam ni. Sebab dia susun A, B, A, B, A, B. Macam tu. A, B, B, A, A, B, B, A. Jadi, implikasi akas songsangan kontrapositif. Okay? Jadi, untuk soalan kita ni, kalau kamu tengok, dia tanya apa? Tuliskan kontrapositif. Jadi, apa jawapan kita? Jawapan untuk C. Jawapan dia kita kena ikut apa? Jika bukan B, maka bukan A. Jadi kita start B dulu. Jika B dulu, siapa? 12, dia kata boleh kita jadi terbalikkan dia akan jadi tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka dah jadi macam anak saya sebut lah. Maka 2 ialah kita tukar jadi bukan. Bukan faktor bagi 12. Okey? Tentukan nilai kebenaran. Biasanya sebegitu yang ini dia akan jadi benar. Boleh ingat ambil nota sikit, ingat lebih kurang boleh baca kot kan. Hati-hati ni. Ni ingat benda ni selalu ni antara favorite dia tanya ni. Kan implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Dia tanya. Kan satu lagi dia tanya tentang biasanya saya jumpa banyak buku dia tulis pasal mengesahkan hujah. Pun ada juga mengesahkan, pengesahan. Pengesahan ada juga. Okey, kamu boleh tengok balik, buat refer. Okey, kita tak tahu trial kamu soalan macam mana ni. Target trial ni kalau boleh cantik sikit lah markah. Baru seronok sikit. Okey, kita teruskan Kita pergi dekat soalan nombor 8. Ini satu lagi masalah untuk zaman sekarang. Pelajar zaman sekarang. Saya panggil pelajar zaman sekarang, kamu lah. Kan? Okey, sebab apa? Topik ni. Topik ni kita panggil dia, topik dia garis lurus. Topik garis lurus. Apa masalah dia? Topik garis lurus, masalah dia adalah kamu tidak belajar topik ni dekat tingkatan 4. Dan kamu juga tak belajar topik ni dekat tingkatan 5. Itu problem dia. Okay? Dan topik ni kamu belajar dekat tingkatan 3. Jadi berkemungkinan besar mungkin soalan ni akan dikurangkan. Mungkin, tapi kita tak tahu. Mungkin sebab soalan ni antara favorite dalam SPM. Okay? Topik apa? Garis lurus. Apa penting lagi dulu? Pertama, yang penting kamu kena tahu macam mana kita nak buat apa nama dia? Kecerunan. Simbol dia M. Ada 2 formula untuk mencari kecerunan. Standard dia untuk mencari kecerunan formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dua-dua formula ni dia bagi dalam senarai formula. Ada cikgu saya lupa formula, pergi tengok. Ada. Okey, satu lagi dia bagi negatif pintasan Y per dengan pintasan X.
Dia bagi. Pergi tengok je ketik. Okey? Dah dapat benda ni, dua formula M, lepas tu kena faham pula cerita dia pasal apa? Ada jumpa pintasan. Pintasan pula apa benda pintasan ni? Pintasan. Pintasan pun ada dua nampak. Satu cross macam tu. Yang kena dekat Y ni dia panggil pintasan Y. Okay. Pintasan Y berlaku apabila X kosong. Jadi formula kita kat sini, koordinat dia kosong dengan Y, tak tahu. Pintasan X. Ini pintasan X. Pintasan X pula berlaku apabila Y kosong. Jadi dia X kosong. Itu. Jadi kita nak buat, kalau dia minta pintasan, ingatlah kalau minta pintasan Y, jadikan X kosong. Kalau minta pintasan Y, pintasan X, Y kosong. Itu pintasan. Combine dua-dua ni, jadilah kita panggil satu lagi cerita dia tentang apa? Persamaan. Persamaan garis lurus. Okay. Apa persamaan garis lurus? Y sama dengan MX tambah C. Yang ambil MX, dia dua kalilah dia belajar benda ni. Belajar masa form 4, topik apa? Koordinat geometri. Okay, ini. Jadi kalau kita nak buat persamaan, kena cari M dulu langkah pertama. Dah siap cari M, cari C. Langkah kedua, biasanya cari C mesti kita gunakan apa? Koordinat. Kadang-kadang dia bagi M juga dikira kalau dia kata garis selari. Kalau garis selari maksudnya kecurunan dia sama. M1 sama dengan M2. Ini lebih kurang. Kemudian kaji kita sikit pasal topik ni. Garis lurus. Dan soalan akan tanya benda ni je. SPM dia akan tanya benda ni. Markah dia 6. Markah dia 6. Dan saya pernah tengok ada satu soalan tu 9 markah dia bagi. Pasal benda ni je. Tapi dia campur-campur. Dia pusing-pusing dah. Cerita dia. Okey. Kita tengok soalan dia pula. Apa cerita. Saya besarkan sikit. Saya bawah sikit. Besar sikit. Okay, kamu boleh tengok yang saya share tu. Yang ni kelabu, memang kelabu. Kamera saya ni murah je. RM20. Okay. Raja 4 menunjukkan sebuah sisi 4 selari. Maksudnya ini dengan ini selari. Ini dengan ini selari. Bila selari tadi formula kita apa? Kecurunan dia sama. Okay. Soalan minta apa? Persamaan garis lurus SP. Nampak aja soalan dia kata dia nak persamaan. Sebelum jawab tulis dulu formula. Nampak? Dapat dia tulis M, formula M. Macam tu. Benda ni pakai. Nampak? Dia nampak persamaan dia. Okey, dia kena buat apa dulu? M dulu. Siapa yang terlibat? SP. Kita tengok SP. SP ni. Nak pakai formula ni kena ada 2 koordinat. Tapi ni tak ada, satu je koordinat. Ni tak ada. Tak boleh buat. Jadi sebab selari, kita akan pinjam kawan dia. Siapa kawan dia yang selari bawah ni? Kita pinjam. Sebab apa? Bila dia kata selari, kecurunannya sama. Jadi kalau kita cari kecurunan ni, seolah-olah sama dengan dia. Ada tak 2 koordinat? Ada. Sebab yang ni adalah 0, 0. Sekarang kita dah boleh pakai lah. Pakai kat sini. Jadi kita akan ambil koordinat kita. -4, -8 dengan apa? 0, 0. Jadi kita tolak je lah jawapan kita. M akan dapat Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Jawapan akan dapat 2. Jadi dapatlah kecurunan dia 2. Dapat kecurunan 2, isi dekat sebelah ni. Y sama dengan 2X tambah C. Dan saya beritahu tadi, nak cari C kena cari koordinat. Koordinat ni ke? Tak boleh. Ini pinjam tadi kejap. Jangan lama-lama pinjam, bayar balik. Kan? Bagi balik kat dia. Jadi siapa kita pakai? Kalau SP kena tengok, kena pakai SP lah. Yang dia bagi kat sini ni. 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 Mana? Kat situ. Okey. Dekat highlight ni. SP. Apa koordinat kita kat situ? -2 dengan 6. -2 dengan 6. Jadi masukkan. Y kita 6. X kita -2.
tambah C. Dia dapat jawapan kita kat situ 6 tolak 4 campur C. C dapat 10. Jangan tinggal macam ni. Soalan bukan nak C, soalan nak apa? Soalan nak persamaan. Jadi jawapan kita oleh sebab itu Y sama dengan 2X campur 10. Siap. Okey? Dia biasanya kalau yang ni banyak markah, kan? Yang B tu bonus. Ni banyak jalan kerja ni. Biasanya persamaan, biasanya 4 markah dibagi. Okay. B pula, koordinat pintasan X. Apa pintasan X tadi? Pintasan X, formula kita adalah X kosong. Jadi maksudnya Y kena jadi kosong. Y kena jadi kosong. Jadi saya akan gantikan kosong sama dengan 2X campur 10. Saya pindah negatif 2X sama dengan 10. Negatif 2 pergi sebelah akan jadi bahagi. Jadi kita akan dapat 10 per negatif 2. Jawapan kita X sama dengan, X dah sini pula. X sama dengan negatif 5. Soalan nak apa? Jawab macam ni tak betul lagi. Dia nak koordinat. Jawapan kena tulis. Lepas tu saya tulis ni. Negatif 5, kosong. Baru betul. Dapat lagi 2 markah, 6 markah. Ini pun topik boleh skor. Boleh skor 6 markah. Dan dalam SPM kertas 2 ni, dia akan tolong banyak. Sebab apa? Kertas 1 sebenarnya ada 40 soalan. Kamu kena jawab untuk dapat A plus 35 soalan. Nampak? Kadang-kadang tiba-tiba jawab-jawab SPM 35 rasa macam tak cukup. Kertas 2 cover. Okey? Sebab tu kertas 1 pun kena jaga objektif. Nanti kita insya-Allah lagi sekali saya akan fokus kertas 2 dulu. Kemudian baru kita tengok kalau ada masalah kita buat kertas 1. Kan? Okey? Jadi siapa yang rasa macam tak cukup seminar, kamu kalau nak join kelas saya pun tak ada masalah, kamu boleh join. Yang baru masuk, biasanya kelas saya untuk mat hari Sabtu malam. Hari Sabtu pula. Hari Rabu malam. Rabu untuk matematik kan. Jadi kalau yang berminat ni elan kejap lah. Lama tak elan. Selalu saya mengajar tak ada elan. Jadi saya nak kena elan lah. Kan? Okey. Matematik hari Rabu. Pukul 8.30 hingga pukul 10 malam. Kan? Bincang soalan macam ni juga sampai exam. Okey. Untuk form 5 ini form 5 kan. Kamu untuk pelajar form 5 boleh juga masuk kelas form 4 sebab dia buat revision sekali Isnin. Isnin. Masa sama. 10 malam iaitu mat form 4. Mat form 4 sama juga, saya bincang soalan juga macam ni juga tapi topik-topik berkenaan dengan tingkatan 4. Cuma kadang-kadang ada pelajar tingkatan 4 minta nak bincang topik, kita bincang topik. Macam itulah. Okey, untuk AdMat yang ambil AdMat. AdMat petang ni lah. Petang ni siapa nak try masuklah. Saya jemput Sabtu. Tapi bagi tahu dulu sebab nak bagi soalan ni tak ada soalan susah juga cerita dia. Sabtu pukul 4.30 hingga pukul 6.30 petang. Okey. Ini untuk form 5. Untuk form 4 Sabtu hari Selasa. Selasa jadi. Selasa 8.30 hingga 10 malam. Form 4. Itulah elan kita hari ini. Yang berminat boleh WhatsApp saya 012 774 7688. Terima kasih. Kita sambung Okey. Soalan seterusnya untuk hari ni kita pergi masuk. Ini cerita dia. Ada gambar bulatan ni. Jadi kita tahu topik dia cerita pasal bulatan. Sekejap. Nampak Bila soalan cerita pasal bulatan, ni pun favorite dalam SPM. Okay. Bulatan ada 2 perkara yang akan ditanya kepada pelajar. 2 perkara. Okay. Tapi tak tahu yang mana. Kita tak tahu, semua 2 perkara. Cerita pasal bulatan. Bulatan dia pecah pada 2 juga soalan. Iaitu pertama cerita dia pasal perimeter. Dan juga luas. Kita tahu formula dia. Formula dia bagi. Perimeter biasanya formula lebih berkaitan kepada panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Kan? Luas sektor untuk luas sektor. Okey. Formula dia berkenaan dengan sudut. Iaitu panjang lengkuk sudut per 360 darab dengan lilitan 2 pi j.
Luas pula sudut per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Okey. Kadang-kadang tak pakai pun. Tapi benda ni dia akan tanya. Dan kadang-kadang dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Okey. Iaitu bulatan kawan dia segitiga. Bila ada segitiga, dia kembali yang tadi saya cerita tu. Luas segitiga semua. Trigonometri boleh pakai. Pythagoras theorem kadang-kadang. Dia tengok keadaan soalan tu. Okey. Jom kita tengok soalan kita. Apa soalan kita nak ni? Soalan kita kat sini dia bagi ayat dia. Kadang-kadang ini kecil tau. Ni sikit tau ayat dia. Kan? Soalan bulatan ni kadang-kadang saya sakit hati. Dan macam novel dia tulis kat atas ni. Okey. Rajah 5 menunjukkan bentuk topeng daripada kad Manila yang dibuat oleh Khairul untuk majlis hari jadinya yang akan datang. Bentuk topeng itu daripada gabungan semi bulatan. Okey. Jumpa satu perkataan, kita stop kejap. Kita pergi dekat semi bulatan. Separuh bulatan. Berjejari 7. 7, 7. Gitu. Kita stop weh. Letak dulu maklumat. Labelkan. Label sebagai tukang, semua benda buat jelas. Mesti jelas. Dua bulatan yang serupa berjejari 1.75 pula yang ni. Jejari ni 1.75. Tarik je. Tulis dalam tu kecil sangat. Okey. Dan sebuah segitiga sama sisi. Sama sisi maksudnya semua ni sama panjang. Semua tu sama panjang. Bila semua sama panjang maksudnya sini 7, 7, 14. Sini pun akan jadi 14. Ini pun 14. Bila segitiga sama sisi, dia formula dia senang je. Sama sisi ke sama kaki? Boleh. Sama sisi sama kaki, formula dia sama. Untuk mat kita boleh gunakan. Kalau sama sisi kita boleh targeting. Jadikan apa? Jadikan dia segitiga bersudut tegak. Sebab boleh, baru boleh kita nak cari apa? Nak cari perimeter ke? Kalau dia minta panjang ni, kita dapat dah. Nak cari luas, kan? Kita boleh buat panjang tapak kali tinggi. Macam mana nak cari tinggi? Tinggi boleh pakai Pythagoras theorem. Sebab tu masa maklumat, baca maklumat ni, benda ni penting. Baru idea dia datang laju. Dua bulatan kecil itu akan digunting untuk ruang mata. Dia buang. Buang. Okey. Soalan dia, hitung luas topeng yang tinggal. Jadi maksudnya apa idea kita kalau guna konsep IFA tadi? Begitu IFA tadi. Tadi saya begitu IFA. Idea formula answer ni. Idea kita luas yang tinggal adalah sama dengan, untuk luas biasanya idea lebih mudah lukis. Lukis macam mana cikgu? Lukis lah. Lukis simple je. Contoh segitiga, saya lukis segitiga. Apa yang perlu? Tinggi kena cari. Panjang tapak 14. Formula 1/2. Kali dengan panjang tapak. Kali dengan tinggi. Belum cari. Tinggal kosong dulu. Belum cari tinggi. Nampak? Campur dengan apa? Semi bulatan. Apa yang maklumat kita ada? Kita ada jejari dia tu. Apa formula berkaitan? Campur. Semi bulatan. 1/2. Luas bulatan. Pi J kuasa 2. Ini kita panggil IFA tu. Nampak? Bulatan 2 ekor tak nak, tolak. 2 kali bulatan. Apa bulatan ni? Jejari dia 1.75. Dah, kita dah boleh buat. Tolak dengan 2 kali. Apa formula luas bulatan ni? Pi J kuasa 2. 1.75 kuasa 2. Dah. Yang belum ada apa? Tinggi. Pergi cari tinggi kejap. Kat mana nak buat jalan kerja? Tepi gambar. Jangan usik ni. Tanya kacau sini, semua nak buat kat sini, mana muat? Nampak? Tepi gambar. Keluarkan segitiga kita. Ini 14. Ini 7. Kita boleh cari ni. Apa formula kita? Pythagoras theorem. Punca kuasa 2. 14 kuasa 2. Tolak 7 kuasa 2. Ambil kalkulator. Ini kalau kamu tengok nombor ni. Kalau kamu tekan jadi perpuluhan. Jangan ambil perpuluhan ni. Ambil nombor ni je. Ni contoh. 14 kuasa 2. Tolak dengan 7 kuasa 2. 147. Bila kamu tekan punca kuasa 2. Punca kuasa 2. 147. Kamu akan dapat poin. Jangan ambil biar. Biar macam ni je. Masuk kat sini.
Kita anggap apa? Bunda jawapan last kali. Jangan kalau bunda sini, nanti last bunda lagi. 2 kali bunda cerita. Okay. Pi. Okay. Pi macam mana? Kalau soalan tu kata gunakan 20-27, kena buat guna 20-27. Soalan tak ada. Bila dia tak bagi tahu, kita boleh guna pi dekat calculator. Saya akan guna terus kan. Okey. Tekan je. Biasanya kat calculator saya galakkan kalau kamu buat jalan kerja 1/2 ni, kalau boleh congak-congak teruslah. Contoh macam ni 1/2 dengan 14, 7. Terus congak je. Darab dengan punca kuasa 2, 1/47. Okey. Kemudian campur. Ke situ pula dia. Ni. Campur 1/2, 0.5. Macam ni. Darab dengan pi. Pakai pi. Kemudian darab dengan 7/2. Okey, kemudian tolak. 2 kurungan. Dia tambah tolak ni, kalkulator dia tahu nak buat siapa dulu, dia tak ada masalah. Terus kita buat shift pi kat situ, darab dengan 1.75 kuasa 2. Dia tak ada masalah, dah siap. Ambil jawapan ni, baru bunda. Bunda last. Contoh ambil ini 142.6. Sudah. Itu jawapan. 142.6. Unit terlupa tak apa. Ada cikgu sebab apa? Terlupa alamat CM2 tak letak. Kalau dia bagi tahu hitung luas dalam CM2, kamu tak letak unit, pelajar dianggap lupa tulis. Dimaafkan. Dimaafkan tak? Kalau dia bagi unit maksudnya apa saja nombor yang kamu bagi dianggap unit ni. Macam tu. Tapi lebih baik kalau pelajar ingat nak tulis, tulis. Lebih baik tulis. Okey? Cerita dia kan. Boleh? Kita teruskan. Kita masa pun tak banyak ni. Kita ada bolehlah sejam lagi insya-Allah. Sempat kita buat ni. Kita pergi seterusnya, soalan seterusnya. Okey, kita pergi masuk nombor 10. Okey, tengok soalan dia. Cukai. Okey. Soalan cukai ni biasanya ramailah pelajar. Cikgu, susah topik cukai ni. Kamu kena ingat topik cukai. Insurans. Okey. Penggunaan matematik. Semua tu adalah topik-topik baru yang baru diperkenalkan tahun ni. Jadi soalan-soalan dalam SPM kamu pun biasanya melibatkan soalan-soalan yang simple sahaja, berdasarkan markah yang diperuntukkan. Dia tak akan kejam. Ini contoh soalan ni, cukai. Ada tak contoh soalan SPM sebelum ni? Tak ada. Hanya berdasarkan apa? Buku teks sahaja semata-mata. Pergi tengok buku teks, soalan belakang tu, latihan ujung bab tu, pergi buat yang tu. Pergi buat. Ambil jawapan dekat internet ada. Kalau nak tahu kat mana, tak tahu nanti mesej saja saya bagi. Saya bagi jawapan komplit, jawapan dia bagi. Jalan kerja sekali. Ada. Okey? Pergi buat yang tu. Tengok macam mana. Gunakan. Tapi biasanya kalau markah diperuntukkan, contoh markah ni 4. Tak bolehlah dah dahsyat-dahsyat soalan dia. Takut, dia takut soalan ni masuk bahagian B. Ini bahagian A kita bincang ni. Markah dia kecil-kecil ni. Kalau dia duduk bahagian B, panjang cerita dia. Markah dia besar. Itu kena hati-hati. Kalau bahagian A tak apa. Biasanya kalau cukai duduk bahagian A, makanya kesimpulannya kawan cukai namanya insurans, dia akan duduk dalam bahagian B. Itu standard. Biasa ni. Bukan saya kata mesti, biasa ni. Yang kita target lah. Yang kami target. Kami pun tak tahu. Belum ada lagi soalan ni dalam SPM. Cukai merupakan sumber pendapatan kerajaan. Cukai akan digunakan untuk menampung pembelanjaan kerajaan. Nyatakan 4 jenis pembelanjaan kerajaan yang menggunakan hasil cukai yang dikutip. Kamu tengok soalan ni takut, tapi kamu tengok bawah markah 4. Dia bagi ruang jawapan, 1 page. Kamu rasa macam nak kena tulis novel je. Tak, markah dia berapa? 1. Satu je markah dia. Soalan dia jelas, dia kata apa? 4 jenis pembelanjaan kerajaan yang akan menggunakan hasil cukai. Nampak? Bukan pendapatan lain. Dia pakai cukai semata.
Okey, apa paling senang? Pelajar sekolah memang terlibat benda ni. Namanya yang pertama, paling senang. Kalau kamu tak jawab benda ni, tak senonoh namanya. Pendidikan. Kementerian Pendidikan memang sah-sah semua. Gaji cikgu, pembelajaran sekolah, nak buat apa benda, itu ini semua. Dia ambil daripada apa? Daripada cukai yang dikutip. Nampak? Kan? Sebab tu kalau kamu tengok, kan, tak ada yuran pun, tak ada tinggi mana pun yuran sekolah. Okay? Sebab semua memang pada sini je. Daripada sini je dia ambil pendidikan. Lagi apa lagi? Kesihatan. Nampak? Dia cikgu, saya pergi hospital tu kena bayar lah RM1. Alamak. Tak padan pun dengan ubat. Kan? Dalam daftaran je tu. Kan? Cuma sekarang ni kadang-kadang kalau kamu pergi ke hospital kerajaan, kebanyakan hospital kerajaan ni dia ada ubah satu polisi yang mana tidak ada lagi wad biasa, semua wad kelas 1. Jadi ada bayaran dikenakan tapi tak padan. Tak padan macam mana? Kalau kamu tengok, kalau pergi hospital swasta, beribu kena. Hospital kerajaan, 200. Ada pun mahalnya kena sekarang. Dulu tak kena. Kena faham lah. Sekarang ni dia dah ubah. Kan? Tanpa kamu dikategorikan sebagai kanak-kanak lagi. Umur 17 tahun. Kan? Kalau kamu pergi ke hospital, okay, HKL tu, bagian kanak-kanak tu, memang best. Saya itu sempatlah kan, hantar anak saya. Anak saya tertelan duit shilling. Ada pula dia makan duit shilling. Kena operate. Kan? Buat duit shilling tu, teman dia kejap. 2 malam. Memang tempat puas hati. Puas hati. Okay? Dan tak kena bayar apa-apa pun. Sebab dia kanak-kanak. Okay? Kesihatan. Yang kedua apa lagi? Apa lagi cerita? Jalan raya semua tu, siapa buat? Kan? Ada dia minta kat kita duit? Tak ada. Itu daripada cukai kerajaan. Macam saya tulis. Kan? Ini kita panggil jalan raya semua, dia panggil infrastruktur. Infrastruktur. Dan jalan raya. Tulislah. Infrastruktur tu, tepi-tepi tu, longkang, parit, apa semua tu. Jalan raya. Ini kementerian mana? Jabatan Kerja Raya. JKR buat. Nampak? Kan? Nombor 4 apa lagi? Dia nak benda ni je. Jenis. Kan? Jenis apa? Keselamatan. Kan? Pertahanan. Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Dan keselamatan dalam negeri. Keselamatan. Yang ini kementerian lain, ini kementerian lain. Dua-dua. Ini Kementerian Pertahanan, ini Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. KDN. Dua-dua ni memang daripada hasil cukai sahaja. Kan? Jadi cukai kita, nanti kamu dah besar dia dah kerja, kamu kena bayarlah. Tapi tak perasan pun dia tolak gaji. Okey? Jadi kita tengok kat sini. Dan kalau begitu kamu kadang-kadang ada orang, cikgu macam mana cukup ke cukai semua? Kadang-kadang bila kamu dah kerja, kamu akan rasa pelik sebenarnya. Cukup, mana dah kerjaan ambil duit? Sebab apa? Kalau kita tengok secara umumnya bila kamu dah belajar cukai, gaji 4,000 ke atas baru layak bayar cukai. Kan? Jadi sebenarnya dalam lebih kurang, saya panggil lebih kurang 50% pada rakyat saja yang bayar cukai lah, lebih kurang. Kan? Yang bayar cukai. Tak sampai pun sebenarnya. Okay? Tapi sebab kita ada cukup, kerjaan kita cukup, kan? InsyaAllah. Sebab tu dia dapat bagi kita pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pertahanan, semua ni percuma. Ada lagi kalau tulis. Kan? Macam surau, masjid, bahagian agama, semua tu kita boleh tambah. Tapi soalan minta 4 sahaja. Okey. Seterusnya. Ada ke? Habis ke? Okey, nombor 11. Ini bahagian B. Tengok. Apa beza bahagian B dengan bahagian A? Tengok. Bahagian B ni soalan dia 45 markah. Okey, tengok dia ada 5 soalan, biasanya ada 9 markah setiap satu. Okey, setiap satu ada 9 markah. Panjang cerita dia, tengok dah baca novel juga ni. Dan topik apa? Tengok topik. Okey, jangan tengok ni lagi. Baca dulu yang saya share tu, dah tak nampak nanti. Tengok saya pun tengok. Kamu nampak. Besarkan kejap kan. Okey.
Dalam satu kaji selidik sekumpulan 400 pula 40 orang guru tentang penggunaan aplikasi Google Meet. Kan? Aplikasi Google Meet, Zoom dan YouTube sebagai medium pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR, 24 orang guru menggunakan aplikasi Google Meet, 20 orang guru menggunakan aplikasi Zoom dan 14 orang guru menggunakan aplikasi YouTube. Dibaca lebih kurang nak tahu topik apa dulu. Lukis gambar Raja Van. Dah tahu topik. Topik dia apa? Set. Kita nak tahu topik dulu. Tahu topik boleh jawab dengan senang. A. Lukis gambar Raja Van. Apa gambar Raja Van? Kita gambar Raja Van. Macam biasalah. Apa maklumat dia? Gambar Raja Van biasanya saya akan bagi tahu jalan kerja kecil simple pecah dua. Ini maklumat, ini gambar Raja. Kan? Okey. Maklumat yang pertama patah balik tadi. Ada Google Meet, ada Zoom, ada YouTube. Bilangan 24 orang guru menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, cara nak jawab dia, kita boleh tulis kat sini, tapi banyak benda nak kena tulis. Kita buat dulu ruangan set kita. Set kita ada 3 orang. Ada G, ada Z, ada YouTube. Jadi bila 3 orang cerita dia, kita kena buat bulatan kita ada 3 bersilang. Kita buat je. Kalau ada terlibatlah. Kemudian gambar Raja Van kita ada kotak. Kat luar ni set semester. Okey, yang ini letak huruf dia siapa? G. Ini Zoom. Ini YouTube. Lepas tu kita isi. Mengikut maklumat. Kalau boleh isi, tak boleh isi, tak payah isi. Contoh. 24 orang guru menggunakan aplikasi Google Meet. Maksudnya dalam G ni ada 24. Tak boleh isi sebab ada 4 ruang. Jadi kita tulis dulu. Bilangan G sama dengan 24. Benda tak boleh isi lagi. Okay. 20 orang guru menggunakan aplikasi Zoom pun tak boleh isi lagi. Bilangan Zoom 20 orang guru. 14 orang guru menggunakan aplikasi YouTube pun tak boleh isi lagi. YouTube sama dengan 14. Bukan tak guna, kita tulis nanti berguna. Ini cara dia. Okey, kemudian dia bagi lagi. Seramai 8 orang guru menggunakan aplikasi Google Meet saja. Yang ini kita boleh isi. Kat mana Google Meet saja? G saja sini. Tak ada terlibat orang lain. Dia tak ada bersilang dengan orang. Ni G saja. Berapa orang G saja? 8. Isi 8. Tak payah tulis. Isi tak payah tulis. Okey. 3 orang guru menggunakan aplikasi YouTube saja. YouTube saja 3. Kemudian 10 orang guru menggunakan aplikasi Google. 10 orang guru menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom sahaja. Okey. Google Meet dan Zoom sahaja sini. Google Meet dan Zoom dua-dua. Google Meet dan Zoom sahaja sini. Berapa orang? 10. Ini tempat Google Meet dan Zoom sahaja. 4 orang guru menggunakan Google Meet dan YouTube sahaja. Google Meet dan YouTube sahaja 4. Okey, soalan dia habis. Itu je bagi. Kan? Kemudian, saya lupa. Tadi awal-awal dia bagi 40. Bilangan untuk set semester sama dengan 40. Lupa tulis. Okey. Sekarang kita isi yang lain. Masa isi yang lain, kita kena tengok dulu tentang bulatan-bulatan kita. Yang mana yang paling kurang tempat kosong kita akan tengok. Contoh kat sini, okey, G. 1, 2, 3, 1 tempat kosong tak ada. Jadi kita boleh teka. Dia macam main Sudoku. Berapa G semua dia bagi? G semua 24. Dia tu. Dah ada berapa? 10, 18, 22. Berapa yang tak cukup? Lagi 2 isi. Nampak? Kita isi. Jadi kat sini kita isi mana? Nak isi Zoom ke? Zoom ada 2 tempat kosong, tak boleh. Kita pergi kat YouTube dulu. YouTube ada 1 lagi tempat kosong. Berapa YouTube dia kata? 14. Sekarang kita boleh isi kat sini. Jadi kalau 14 maksudnya ini apa? 7, 9. 7, 9. Jadi sini apa? 5. Sekarang baru boleh penuhkan kat sini. Nampak? Dan dia kata Zoom pula ada 20. Kita dah ada 10, 2, 5, 17, isi 3. Okey? Lepas tu jangan lupa, dia kata semua 40, campur semua.
Ambil kalkulator campur semua. Semua akan dapat 10, 20, 20, 35. 35 maksudnya berapa semua? 40? Kat luar ada 5 orang. Siaplah gambar rajah van kita. 4 markah ni benda ni. Ini. Okey. Soalan B pula. Soalan B dia minta apa? Cari. Dia kata cari bilangan guru yang menggunakan satu jenis aplikasi sahaja. Okey, satu jenis aplikasi sahaja yang mana? Google sahaja, Zoom sahaja, YouTube sahaja. Nampak? Jadi untuk B1 ni dia nak satu jenis aplikasi saja. Maksudnya Google sahaja 8 campur Zoom sahaja 3 campur dengan YouTube sahaja pun 3. Jawapan kita akan dapat 8 campur 6, 14 orang. Selesai. Markah 3, 1 markah. Okey. B2. Apa dia minta? Bilangan guru yang menggunakan aplikasi Zoom dan YouTube. Tapi tidak menggunakan Google Meet. Dia kata Zoom dan YouTube. Jadi kita baca, dia tak pakai Google Meet. Ini maksudnya Zoom dan YouTube sahaja. Zoom dan YouTube sahaja. Dapat jawapan kita 5 orang. Ambil direct dari situ. Okey, ambil direct. Okey, lepas tu kita pergi habislah, bagi C pula. Apa soalan C pula? Soalan C kat situ, berapakah peratus guru yang menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom? Dia nak peratus. Jadi kita kena ambil apa? Google Meet dan Zoom. Tadi saya cerita kan? Google Meet dan Zoom. Yang mana? Dua ni. Jangan pergi campur pula habis. Google Meet dan Zoom yang ini. Google Meet dan Zoom sahaja yang ini. Google Meet dan Zoom. Ada perkataan saja? Tak ada. Yang ini. Yang maksudnya jawapan kita adalah 10 campur 2 orang per. Dia nak peratus. Kena per dengan semua. Berapa semua orang? 40. Kan? Kemudian darab 100%. Dapat jawapan dalam peratus. Okey, ambil kalkulator 12 per 40. Dapat 30%. Dah selesai. Markah dia apa? 9. Sebab tu kamu kena target. Boleh buat benda ni. 9 markah. Okey. Itu lebih kurang untuk soalan. Kita panggil dia set. Okey. Saya akan masukkan seterusnya. Kita pergi soalan seterusnya. Okey. Tengok. Yang ini baru belajar agak dalam tingkatan 4. Kamu belajar dalam tingkatan 4. Cerita dia pasal graf gerakan. Graf gerakan. Okay. Graf gerakan. Okey. Nombor 12. Okey. Tengok pada soalan tu. Rajah 6.1 menunjukkan pergerakan. Dan pergerakan zarah A bergerak daripada keadaan pegun di titik M ke titik N dalam tempoh 10 saat. Saya lukis semula ni bagi nampak. M, N, P. Okey, ni 100 meter. Ini 400 meter. Okey, dia kata apa? Zarah A bergerak daripada keadaan pegun di titik M ke titik N dalam tempoh 10 saat. Maksudnya ini dalam tempoh 10 saat. Dan berhenti selama 15 saat. Dekat N dia berhenti pula. Dia stay kat sini. 15 saat. Kemudian kembali bergerak dari titik N ke titik P dalam tempoh 50 saat. Ini 50 saat. Okey. Soalan dia. Lakar graf jarak masa di ruang jawapan. Kenapa? Dia kata di ruang jawapan.
Jangan tengok ni soalan. Kalau jawapan kita tengok A, kena pergi dekat A. Pergi tengok dekat A. Ni. Biasanya dia akan bagi. Okey. Lakarkan. Jadi kita kata apa? Dia start pada mana? Dia start pada M, pegun. Pegun maksudnya betul-betul kat kosong. Kat kosong. Dia bergerak sejauh apa? 100 meter. Dalam masa 10 saat. Jadi kita tandakan lebih kurang sini, saya letak ni 100 meter lebih kurang 10 saat bawah ni. Dapatkan koordinat dia. Sambung. Ini lakaran graf simple. Nama pun lakaran. Pak. Itu yang pertama. Kemudian dia kata dia berhenti 15 saat. 15 saat maksudnya apa? 10 campur 15. 10 campur 15 maksudnya akan jadi 25. Berapa lama dia berhenti? Berhenti maksudnya dia mendatar je. Dia tak berubah-ubah. Pak, berhenti. Kemudian dia sambung perjalanan. Lagi 400. Lagi 400 maksudnya apa? Tadi 100. Lagi 400 maksudnya dia akan pergi dekat 100 campur 400. 500. 500. Berapa saat? 50 saat. 25 campur 50. Lebih kurang je 75. Dapatkan koordinat kita. Sambung. Ini graf kita. Nampak? Ini graf dipanggil graf jarak masa. Macam ni cara dia nak buat. Okey? Dah dapat graf ni, dah siap. Kita pergi tengok soalan seterusnya. Apa dia minta? Patah balik. Oh, dekat kamu punya ada kejap. Dekat ni. Hitung laju purata. Nombor 2. Dia minta apa? Laju purata. Formula lah. Laju purata ada formula. Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Cuma jarak formula ni hati-hati kalau unit. Unit dia kalau jadi apa? Kalau minit kat sini jaga-jaga. Kan? Macam ni meter saat tak ada masalah. Okey. Jumlah jarak maksudnya daripada kosong sampai ujung. Berapa jarak dia? 500. Masa daripada kosong sampai ujung. Berapa masa dia? 75. Okey. Kemudian kamu dah boleh ambil kalkulator. Bahagi saja 500. Bahagi dengan 75. Dapatlah jawapan kita. 6.67 meter saat negatif 1. Siap. Ini dia panggil apa? Pasal graf jarak masa. Sebab markah dia banyak tau. 9. Jadi kena hati-hati buat. Ni dah 5 markah dah. Dah 5 markah. Kalau 9 dah dapat 5 tak ada masalah dah. Kan? Sebab apa? Kita dah dapat separuh cerita dia. Okey. Pergi tengok B pula. Soalan B tu. Rajah 6.2 menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah bas yang berlepas dari terminal bas pada jam 8 dan sampai ke destinasi pada jam 11 setelah bergerak sejauh 60 km. Okey, gambar rajah dia jelas lah dia bagi. Soalan dia. Okey, mana soalan dia? Nyatakan tempoh masa dalam minit bagi bas itu berada dalam keadaan rehat. Wow. Dalam minit rehat. Rehat maksudnya apa yang ni? Yang straight ni adalah rehat. Dia tidak bergerak. Rehat. Jadi maksudnya jawapan kita boleh tulis terus kat situ, iaitu dia panggil waktu rehat. Tak ada berjalan kerja pun tak apa, terus je. 9.45 tolak dengan 8.5. Okay, ini agak mudah. Masa dia agak mudah. Tapi kalau nak confirmkan kalau pengiraan jam, kita akan pakai sudut. Kan contoh nak confirmkan kan. Contoh macam ni saya ambil 9.45 kamu boleh gunakan 9.45 kadang-kadang macam ni boleh jadi betul. Dan ada setengah tu kadang-kadang tak jadi betul. Okey. Macam ni kita akan buat 9, ambil ni 9 ni degree.
45. Ini maksudnya 9 jam 45 minit. Pukul 9.45. Tolak 8 jam 30 minit. Jadi kita akan dapat 1 jam 15 minit. Okey. Kalau kamu tolak biasa, kamu akan dapat point kacau. Takut kacau. Okey. 1 jam 15 minit. Jadi, jangan buat point Dia akan dapat 1 jam 15 minit. Soalan dia nak dalam minit. Jadi kita sama dengan 60 campur 15. Sama juga dengan 75 minit. Siap. Okey. Tu kena jaga. Unit dia kena jaga. Soalan nombor 2. Dia minta apa? Dia minta, kita tengok kejap. Lengkapkan graf laju masa di ruang jawapan untuk 30 minit yang pertama. Dia nak laju tau. Dia nak laju. Jaga-jaga. Okey. Ni kadang-kadang salah juga buat. Kita tengok. Dia nak laju. Dia bagi jarak, dia nak laju. Okey, 30 minit pertama. Jadi kita kena kira laju untuk 30 minit pertama. Berapa laju dia? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Untuk 30 minit pertama, graf kita kalau kamu tengok ni, dia bagi jarak dia 30 km, masa setengah jam. Jadi laju kita jarak 30 meter, masa 0.5. Ambil kalkulator, kamu akan dapat laju kita 60 km sejam. Jadi sebab tu kita kena buat, bila graf laju, kita kena buat 60. Okey, masa pula berapa jam? Masa pula tadi 30 minit. Jadi maksudnya 0.5. Kena buat unit dia jam. Hati-hati. Tarik. Jadi satu markah je ni. Dah siap. Tu saja graf dia. Okay. Yang ni pun ada. 2-3 buku saya tengok. Sasbadi, Fajar Bakti ada. Buku latihan dia ada soalan macam ni. Iaitu soalan graf jarak tukar kepada graf laju. Graf jarak tukar kepada graf laju. Okey. Ini contoh soalan graf gerakan. Okay. Jadi terus kita pergi dekat soalan seterusnya. B dah. Okey. Nombor 13 pula. Topik apa ni? Okey, tengok soalan dulu. Nombor 13, topik sukatan serakan. Sukatan serakan. Okey. Tengok. Sukatan serakan ni dia ada dua. Ada form 4 punya, ada form 5 punya. Okey, biasanya soalan dia combine. Dia combine dua-dua sekali. Dan topik ni banyak formula dia. Kita tengok. Nombor 13, data di bawah menunjukkan skor 10 orang murid satu kuis matematik tambahan. Mana kita apa? Hitung mean, varian dan sistem piawai. Baik punya dia minta. Dia bagi apa? Nombor 13A. Dia bagi, bila dia bagi satu senarai, kerja kamu yang pertama, apa kamu kena buat? Kamu susun dulu. Susun dia orang. Susun. Saya akan ambil kat situ paling kecil 55. Kemudian 60. Betul lah? 60. Kemudian 74. Lepas 74, 78. Lepas 78 saya potong. Ini dah, ini dah. Ini dah 74 dah. 80 dah. 85. Potong 87. Potong 90. 94. 100. Okey. Dia langkah pertama susun. Okey.
Min. Macam mana kita nak kira min? Min formula dia senang je. Okay, nombor 1. Min sama dengan campur je semua. 55 campur 60 campur 74 campur 78 campur 80 campur 85 campur 87 campur 90 campur 94 campur 100 bagi dengan jumlah semua 10. Okey. Lepas kamu campur semua, ambil kalkulator, dah boleh kira min. Campur okey, dapat 80.3. Okey, simbol untuk min ni. Okey, sebab kalau tengok dalam style formula dia bagi simbol. Kadang-kadang kamu apa min ke mana? Ni min, simbol untuk min. Okey, kedua dia minta apa? Varian dan sisian piawai. Okey, varian kita keluar formula dulu. Varian formula dia sisian piawai kuasa 2. Okey, dia sama juga dengan formula dia, kita ambil jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Jadi apa kita buat? Kita kena jumlahkan benda ni semua kuasa 2. Okey, jadi secara umumnya saya dapat jalan kerja dia akan jadi 55 kuasa 2 campur 60 kuasa 2 campur 74 kuasa 2 campur 78 kuasa 2 campur 80 kuasa 2 campur 85 kuasa 2 campur 87 kuasa 2 campur 90 kuasa 2 campur 94 kuasa 2 campur 100 kuasa 2 per dengan N10. Jumlah ni jawapan dia kena tolak dengan min kuasa 2. Saya tak muat macam tu. Okey, ambil kalkulator terus. Enam 315. Okey, saya kira yang banyak dulu. Jawapan 183.41. Ini varian. Dia sini kecekapan guna kalkulator saja. Okey, dan ada cara boleh dapat kalkulator guna kalkulator terus, boleh juga. Guna kalkulator. Nanti saya akan tunjuk kejaplah guna kalkulator terus. Tapi kalkulator saya tak ada kalkulator pula. Aduh. Apa nanti ni kali 183.41 dapat varian. Sisihan piawai senang. Bonus. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 untuk varian. Punca kuasa 2 varian dapat sisihan piawai. Okey, kita akan dapat jawapan 13.54. Itu sisihan piawai. Jadi kalau kamu tengok markah dia bagi setiap satu benda satu markah, banyak ni. Min 1, varian 1, sisihan piawai 1 markah. Satu je. Kenapa? Sebab boleh pakai kalkulator sebenarnya. Untuk buat semua terus. Okey, tapi saya buat satu-satu, tak masalah.
Adakah set data skor di atas menunjukkan serakan yang lebih kecil daripada min? Berikan justifikasi anda. Okey. Adakah set data skor di atas menunjukkan serakan yang lebih kecil daripada min? Dia kita tengok CCM PY. Kalau CCM PY kita besar macam ni, positif, maksudnya dia lebih besar daripada min. Bukan daripada kecil daripada min. Okey, 13 ni CCM PY kita. Jawapan kita untuk nombor 2 tu, dia tanya soalan dia, okey. Adakah set data skor atas menunjukkan serakan yang lebih kecil daripada min? Tidak. Tidak. Okey, beri justifikasi anda. Justifikasi apa? CCM PY 13.54. Kan? CCM PY 13.54 itu. Okey. 54 iaitu bernilai CCM PY bersifat positif. Kalau positif maksudnya dia besar pada min. Okey. Untuk B pula, kan? Soalan B. Ini kadang-kadang ayat je lebih kurang. Kalau dia tanya soalan adakah tu masuk jawapan kamu, ya tidak je. Yes or no. Itu bagi syarat dia. Bagi sebab. Okey. Sebab tu markah dia 2. Ya tidak 1 markah. Sebab 1 markah. Kalau betul dia 3 1 markah, sebab kamu kalau tiba-tiba sebab kamu tak ada terima, tolak 1. Kita tengok soalan B kan. Soalan B pula dia bagi jadual 1 menunjukkan nilai jumlah X sama dengan 150 dan jumlah X kuasa 2 sama dengan 4,530. Okey. Sampai kat sini. Jika satu nombor P dikeluarkan daripada set data itu. Bila P dikeluarkan, kat mana kita tolak? Kita tengok kat mana tolak. Jadi kita akan ambil kat situ jumlah X yang baru sama dengan 150 tolak P. Jumlah X kuasa 2 yang baru adalah 4530 tolak P kuasa 2. Nampak? Dan ni win N kita akan jadi N tolak P. N tolak P pula. N tolak 1 sebab 1 dah keluar. Itu maklumat kita kan. Didapati min berkurang sebanyak 0.75. Min berkurang sebanyak 0.75. Hitung nilai P. Jadi dia kata min dia menjadi, min baru dia akan jadi min tolak 0.75. Min lama tolak 0.75. Jadi min, apa formula min? Min formula kita adalah sama dengan jumlah X per dengan N. Jadi apa min baru kita? Min baru kita adalah berkurang sebanyak 0.75. Berkurang 0.75 maksudnya tolak 0.75 sama dengan, kan? Sama dengan apa? Dia bagi formula min jumlah X 150 tolak P per dengan 5 nombor. N kita 5. Dia bagi 5 nombor. Jadi N 5 jadi tolak 1 tinggal 4. Okey. Apa min lama? Kena tahu min lama nak cari P. Min lama adalah sama dengan 150 per 5. Ini algebra pula. Ini soalan kebat. Sukan tak syaratkan kebat. Sekarang nak cari apa? P. Pakailah kalkulator tekan. 150 bahagi 5, 30. Tolak dengan 0.75. Kemudian 4 pindah. Darab 4. Kemudian tolak 150. Okey, kita akan dapat negatif 33. Jadi kat situ P sama dengan 33. Ini algebra je pakai. Kamu nak pakai shift calculate tu pun boleh, tak ada masalah. Boleh pakai kat sini. Okey. Hitung CCM PY bagi set data baru.
Hitung sisian piawai. Apa formula sisian piawai tadi? Sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Semua kena ambil yang baru. Okey. Jadi kita boleh letak kat sini. Ni yang baru mana ni? Tolak P kita dah ada belum? 3. Kita tekan kalkulator kat situ. 4530 tolak dengan 33 kuasa 2. N baru berapa? 4. Min baru berapa? Min baru kita tadi. Kita buat tadi. 30 tolak 0.75. Itu min baru kita. Ya, 29.25. Dapatlah sisian piawai yang baru. Tekan je kalkulator. Dapat 2.165. Kamu cek. Baik, saya tekan kalkulator ni. Takut saya salah tekan. Itu lebih kurang. Untuk soalan sukatan serakan. Tengok markah dia. Masih lagi bahagian B. Markah 9 markah. 9 markah. Okey? Lebih kurang. Soalan kita seterusnya. Kita sempat kot buat satu lagi. Yes, metrik sempat. Soalan tak akhir. Saya bajet 1 jam. Saya rasa boleh cukup kot. Soalan last metrik. Metrik pun baru belajar dalam tingkatan 5. Ini antara soalan favourite belajar tingkatan 5 jawab. Untuk 9 markah. Okey. Nombor 14. Tengok. Nombor 14 kat sini, kita tengok soalan dia. Diberi matrik A, dia bagi A 26 K5. Okey, soalan nombor 1. Cari nilai K jika matrik A tidak mempunyai songsang. Apa formula kita? Tidak mempunyai songsang. Tidak mempunyai songsang. AD tolak BC sama dengan kosong. Ini formula dia. Ini formula untuk kalau dia kata tidak mempunyai songsang. Ambil. Okey, mana AD tolak BC? Dia ABCD. Terbalik pun tak apa. ABCD. Tak apa. Biasanya ABCD. Kita masukkan. Jadi ABCD 2 kali AD. ABCD pula. ADBC sini. Okey. 2 kali 5 tolak dengan 6K. Sama dengan kosong. Kita akan dapat jawapan kat situ. Negatif 6K sama dengan negatif 10 potong. Jadi K dapat 10 per 6, 5 per 3. Macam tadi juga. 10 per 6 dah betul, 5 per 3 pun betul. Ini formula ni penting. Tidak mempunyai songsang. Okey. Apa soalan nombor 2? Nilai K dan nilai M. Jika diberi, tengok diberi. 1 per M, 2K, 6, 5, 5, 2 negatif 6, 2, sama dengan 1001. Okey. Bila kamu nampak 1001, maksudnya yang dua orang kat sebelah ni adalah seorang A, seorang songsang dia. Seorang A, seorang songsang dia. Jadi yang mana kita nak ambil yang asal kita ambil yang penuh nombor. Jadi saya potong kat situ. Ini songsangan dia. Jadi saya akan ambil yang ni buat songsang. Satu cerita dia. Kalau jumpa benda ni, sebab formula kita untuk ni adalah formula kita adalah
A jumpa dengan A prime jumpa dengan A darab dengan A sama dengan I. Itu formula kita. Okay, jadi kita buat songsang. Jadi apa formula untuk songsang? Songsang kita buat contoh kalau A sama dengan 52 negatif 62, maka A songsang adalah sama dengan 1 per ni cross. 5 kali 2 tolak dengan 2 kali negatif 6. Okey, alamak. Tak muat pula ni. Tukar tempat. 25 tukar simbol. 6 negatif 2. Kemudian letak kita punya. Kita dah boleh kira. Bawah ni kita kira 1 per 10 campur dengan 12. 22. Sebelah sini 2 negatif 2, 65. Suaikan lah. Dapatlah jawapan kita. M siapa? M, 22. K siapa K? K untuk ni. Negatif 2. Siap. Macam tu je terus. Okey, ini 3 markah tak banyak. Biasanya soalan melibatkan songsangan 3 markah. Yang banyak apa? Persamaan serentak. Tengok bawah. Persamaan serentak dia banyak sikit. Okey, kita tengok serentak. Kita habiskan. Okey. Cik Aida memulakan perniagaan berteh jagung karamel secara talian sementara menunggu tawaran melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Pada minggu pertama memulakan perniagaan, dia berjaya menjual 15 botol saiz kecil dan 42 botol saiz besar. 15 small campur 42 big dengan jumlah jualan 780. Okey, saya pakai small dengan big. Minggu berikutnya Cik Aida berjaya menjual 5 botol bersaiz kecil, 5 small, 65 botol saiz besar. Wah, dahsyat niaga dia ni. Dapat 1,805. Okey. Soalan dia, tulis 2 persamaan linear berdasarkan maklumat di atas. Siap. Nombor 2. Menggunakan kaedah metrik, hitung harga berteh jagung karamel masing-masing untuk saiz botol kecil dan saiz botol besar. Terus kita buat kat situ kaedah metrik. Ambil nombor dia. 15, 5, 42, 65. Huruf kalau saya pakai SB, SB. Kalau pakai SY, SY. 1805. Okey. Siapkan dia. Tinggalkan huruf sebelah sini. Sebelah sini adalah songsang. Lagi sekali kita buat 1 per cross ni. 15 darab 65. Tolak dengan 5 darab dengan 42. Kemudian tukar tempat. Tukar simbol. Kemudian belakang ni. Okey. Apa yang kamu kena kira ni je bawah ni. Kalkulator kira 15 darab dengan 65 tolak 5 darab dengan 42. 765. Yang ini darab masuk. Darab masuk maksudnya saya akan ambil 65 negatif 5. Belah kiri akan jumpa dengan atas. Campur negatif 42, 15. Yang belah kanan akan jumpa bawah. Ini tulis saja, tak payah kira. Tulis saja. Nampak? Jawapan macam mana? Jawapan kita gunakan yang linear equation tu. Kamu equation unknown 2. Kalau kalkulator saya ni dia tak ada lah.
A, B, C, D tak ada. Oh ada ni. Ada dua macam ni. Ada setengah kalkulator putih dia bagi macam ni lah. Masuk saja nombor dia. 15, 42, soalan 780, kemudian 5, 65, 1805. Masuk je. Dapat jawapan. Betul ke saya masuk ni? Cikgu, Ya, saya salah nombor ke? yang ayat last tu dia kata jumlah jualan. Oh, jumlah jualan. Aduh, saya baik kau betulkan. Kena habis semua salah. Jumlah jualan kena tolak lah kan? Okey, terima kasih. Okey. Tolak. Patut dapat negatif. Nasib baik dapat negatif. Kalau dapat positif dah biar dah. 1805 tolak dengan 780. Betul kan? 1025. Sorry. Baca tak habis. Jumlah jualan betul. Okey. Jadi semua kena adjust lah ni. Sini je. Ini. Okey, dah adjust. Lagi sekali buat. 15, 42, 780, 5, 65, 1025. 10, 15. Okay, jangan tinggal baca ni jawapan. Sebab dia tanya apa? Dia tanya hitung harga. Ya, kita tulis harga. Kan? Harga apa? Yang botol kecil. Kan? Harga botol kecil RM10. Botol besar RM15. Unit last sekali letak. Tak apa. Tu dapat. Dia bagi markah terus apa? 6 markah. Okey. Macam itulah lebih kurang yang saya nak bincang pada kamu untuk hari ini. Lebih kurang contoh soalan ini contoh soalan trial exam sebab belum ada lagi contoh soalan sebenar untuk silibus kamu. Okey. Jadi insya-Allah kan saya harap dapat kamu sedikit sebanyak membantu kamu untuk trial exam nanti. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu. Kan? Allah kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan ke? Saya pun tak ingat ada tarikh seterusnya nanti. Mungkin saya akan buat seterusnya, saya akan campur aduk sikit kertas satu dan kertas dua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Okey.